Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa khabar? Muklimah harap semuanya sihat-sihat ya. Okey, bertemu lagi kita dalam sesi kelas PDPR bersama dengan Muklimah Zar. Okey, jom kita tengok topik apakah kita akan belajar untuk hari ini. Sebelum tu, marilah kita sama-sama baca doa sebelum belajar. Okey, baiklah, hari ini Muklimah akan terangkan cara-cara nak mengeja Jawi dengan senang dan cepat. Okey, insya-Allah kejap lagi Muklimah akan terangkan secara detail bagaimana nak mengeja dengan senang dan tepat. Untuk makluman anak-anak, untuk tips yang pertama, bagi anak-anak mengeja dengan senang, anak-anak perlu tahu padanan huruf Jawi. Maksudnya anak-anak kena ingat hafal padanan huruf Jawi. Okey, padanan huruf Jawi ni bermaksud ialah huruf Jawi dan juga huruf Rumi. Okey, contoh A sama dengan bunyi alif. Ni adalah contoh-contoh padanan huruf. Baiklah, untuk makluman tambahan, untuk bezakan sama ada K tu diguna huruf kaf atau huruf qaf. Okey, untuk makluman anak-anak, untuk bezakan padanan qaf dengan kaf ni senang saja. Okey, anak-anak tengok ni contoh perkataan kata. Okey, untuk makluman, kaf digunakan apabila K berada di depan perkataan. Okey, dia guna padanan huruf kaf. Okey, untuk padanan huruf qaf, K berada di belakang. K kena berada di belakang ejaan. Okey, untuk K yang berada di belakang ejaan, dia guna huruf qaf. Okey, kan ni dua-dua ni padanan dia huruf K. Tapi beza dia apabila K berada di depan, dia guna huruf kaf. Kalau K berada di belakang, dia guna huruf qaf. Okey. Seterusnya, yang kedua, anak-anak kena ingat, kena tahu, kena mahir cara sambungan huruf. Okey, maksudnya huruf di awal dia macam mana, bila dia berada di tengah dia macam mana, di akhir dia macam mana. Anak-anak kena ingat setiap huruf Jawi tu bila dia berada di depan, di tengah, di akhir, dia berbentuk macam mana. Okey, ni adalah contoh ni adalah contoh sambungan huruf Jawi. Okey, seterusnya anak-anak kena juga ingat huruf Jawi tidak boleh bersambung selepasnya dan juga huruf Jawi bersambung sebelum dan selepas. Okey, maksud huruf Jawi yang tidak boleh bersambung selepasnya ialah contoh antara huruf ni dia berada di depan, dia tak boleh sambung selepas huruf dia. Sebagai contoh, Muklimah bagi sebagai contoh, alif dengan mim. Okey, dia bila alif ni duduk di depan, dia tak boleh bersambung dengan mim, kan? Okey, kalau mim tu duduk di depan alif, boleh bersambung. Macam ni. Ni maksudnya apabila huruf-huruf ni dia berada di depan huruf lain, dia tak boleh bersambung. Okey, seterusnya huruf yang boleh bersambung dengan sebelum selepas ni, ni adalah senarai huruf-huruf yang boleh bersambung. Okey, kalau huruf di atas ni huruf tak boleh bersambung kalau dia duduk di depan. Kalau yang ni dia boleh bersambung sebelum dan selepas. Okey.
anak-anak kena ingat ya. Okey, kita pergi kepada contoh yang pertama. Cara nak mengeja dengan senang menggunakan kaedah yang muallimah tunjuk ini. Okey, contoh. Okey. Mula-mula kita buat dulu dalam tulisan Rumi, iaitu tulisan bahasa Melayu tu. Okey, kita buat, anak-anak kena buat sebelah kiri tangan anak, ikut tangan anak-anak sebelah kiri L dengan O. Okey, lepas tu buat anak panah macam ni. Lepas tu buatlah sambungan padanan huruf dia. Contoh, huruf L padanan dia sama dengan huruf lam. Okey, buat huruf lam. Okey, lepas tu O padanan dia kena sama dengan huruf O sama dengan huruf waw. Okey. Okey. Lepas tu anak-anak buat sambung huruf. Okey, buat lam waw. Okey. Lepas tu sambung. Lam sambung waw macam mana? Lam boleh bersambung kan dengan waw. Okey, kalau waw duduk di depan, dia tak boleh bersambung. Kalau waw duduk di belakang huruf lain, dia boleh bersambung. Okey, jadi lu. Okey, ni. Okey, seterusnya bu. Okey, bu. Kita buat huruf ba. Maaf, B dan U. Okey, macam biasa, macam tadi kita buat anak panah dia. Okey, lepas tu sebelah kanan pula kita buat padanan huruf. Okey, B dia padanan huruf B ni sama dengan huruf apa? Huruf Jawi. Okey, huruf ba. Okey, B sama dengan huruf ba. Sebab tu tadi maklimah kata anak-anak kena ingat padanan huruf dan juga sambungan huruf. Okey, seterusnya U. Okey, U sama dengan huruf waw juga. Okey, untuk makluman anak-anak, huruf vokal dia ni ada 3 sahaja huruf Jawi. Kalau huruf Rumi dia ada berapa? A, E, I, O, U. Ada 5. A, E, I, O, U. Kalau untuk huruf vokal Jawi ni ada 3. Alif, Ya, Waw. Okey, anak-anak kena ingat ya. Okey, untuk O dengan U ni dia huruf vokal dia sama menggunakan huruf Waw. Okey, sama juga dengan huruf I. Kalau I dengan I dia sama je. Dia guna huruf I dengan I dia guna huruf Ya. I dengan I guna huruf Ya. Okey. Contoh macam ni. I, tapi huruf vokal Jawi sama Ya, Ya. Okey. Baiklah. Seterusnya kita sambung. Buat dulu. Ambil yang atas ya. Ambil yang mula-mula. Ba, waw. Okey. Lepas tu baru kita sambung. Ba boleh bersambung ke tak dengan waw? Okey. Rujuk pada huruf yang tak boleh bersambung tadi. Okey. Kalau ikutkan dalam senarai huruf tadi tu ada, tapi dia duduk di belakang huruf ba. Jadi boleh ba dengan waw boleh bersambung. Okey, jadilah bu. Okey, sama tak? Senang kan? Okey. Kalau anak-anak rasa senang macam ni, anak-anak boleh ikut cara-cara yang maklimah tunjuk ni ya. Okey, seterusnya ni. Okey, ni anak-anak tulis dulu sebelah kiri ikut tangan anak-anak. Lepas tu tulis N, I. Lepas tu buat anak panah. Okey, padankan huruf N sama bunyi dengan nun. Okey, bagus. Nun.
Nun. Okey, I pula. I sama dengan tadi Mak Nimah dah sebut dah. I sama dengan ya. Tak kisahlah I ke I sama vokal ya. Okey. Lepas tu buatlah ya. Okey ni. Ya. Okey. Lepas tu salin balik. Nun. Sebab nun di atas nun mula-mula kan. Ya. Okey. Lepas tu sambungkan. Nun boleh bersambung tak kalau duduk di depan? Kena ingat. Boleh. Yang tak boleh bersambung, kalau huruf yang tak boleh bersambung dia duduk di depan tu, huruf alif, huruf da, za, ra, zai, waw, wi. Tu adalah huruf yang tak boleh bersambung kalau duduk di depan. Okey, sambungkan. Nun sambung dengan ya macam mana? Ni anak-anak kena ingat. Kalau ya duduk di tengah macam mana, ya duduk di belakang macam mana, nun duduk di depan macam mana. Kena ingatlah ni. Cara-cara sambungan huruf. Okey.